Berita Al-Hijrah 24 Zulhijjah 3 Ogos. Peniaga ayam positif HIV rogol kekasih bawah umur hingga mengandung. Juga potong gelang pink semata-mata mahu bersiar-siar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Bekas Timbalan Pengurusi Bersih 2.0 dihadapkan ke Mahkamah Session Taiping hari ini atas pertuduhan membuat penghantaran jelik berkaitan Islam di Facebook April lalu. Sarajun Hoda Abdul Hassan didakwa menggunakan perkhidmatan media sosial secara sedar membuat dan memulakan penghantaran jelik berkaitan agama itu dengan niat menyakitkan hati orang lain. Sarajun Hoda, 65 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Berdasarkan gambar tangkap layar yang menjadi dokumen lampiran sewaktu pertuduhan dibacakan, Sarajun Hoda dilaporkan membuat hantaran beberapa perkara bersifat jelik berkaitan agama Islam, termasuk menyarankan supaya Islam dibuang sebagai agama rasmi Malaysia, menyarankan penutupan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta membuang unsur keagamaan Islam dalam urusan pentadbiran kerajaan dan sekolah. Bagi kesalahan tersebut, dia didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali, selain didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Mahkamah membenarkan tertuduh yang juga pesara pemandu kren dijamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Hakim Noraida Sulaiman kemudian menetapkan 7 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Seorang peniaga ayam yang positif HIV didakwa di Mahkamah Session Pasir Mas hari ini terhadap pertuduhan merogol remaja di bawah umur yang dipercayai kekasihnya Mac lalu. Bagaimanapun, tertuduh yang berusia 24 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Badrul Munir Muhammad Hamdi. Tertuduh didakwa merogol seorang kanak-kanak berusia 15 tahun 7 bulan ketika kejadian dengan mengetahui bahawa dirinya menghidap penyakit HIV. Kejadian berlaku dalam sebuah kereta perdua kembara di Jalan Kampung Laut 1 Tumpat pada waktu malam sekitar Mac 2021. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 376 Fasal 2-I Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara minimum 10 tahun dan maksimum 30 tahun dan sebat. Terdahulu, Peguam Bela Muhammad Huzaimi Muhammad Saleh memohon supaya anak guamnya diberi ikat jamin. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falida Abu Bakar tidak mencadangkan sebarang jaminan kerana bimbang tertuduh mengganggu mangsa yang sedang mengandung 5 bulan. Namun, mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 17 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Polis Kedah berjaya patahkan cubaan seludup 8 tan daun ketum bernilai RM560,000 ke Kelantan dan Pahang menerusi 2 pintasan lori di Sik dan Pendang. Ketua Polis Negeri Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata tangkapan dilakukan pihaknya hasil risikan selama 2 minggu. Menurut Datuk Kamarul Zaman, tangkapan pertama dilakukan selepas pihak berkuasa memintas sebuah lori kontena di Jalan Sik kira-kira jam 3 petang semalam. Polis kemudian menahan 2 lelaki berusia 20-an dan 30-an iaitu pemandu dan kelindan lori. Hasil pemeriksaan juga mendapati mereka cuba mengaburi pihak berkuasa dengan meletakkan kotak berisi topeng pelitup muka di bahagian belakang lori. Pihak PDRM pada masa tersebut dapat menangkap 2 lelaki yang mana di dalam lori tersebut telah mereka mengaburi pihak penguatkuasa dengan meletakkan face mask di bahagian belakang lori, manakala ketum disembunyikan di tengah-tengah dan di bahagian hadapan lori. Dan nilai ketum pada masa sekarang ini kalau dibawa ke negeri di sana
berdasarkan pada risikan kita bernilai 1 kilogram bernilai RM70. Hasil siasatan yang dijalankan mendapati lori kontena itu dalam perjalanan untuk menghantar 3 tan daun ketum berkenaan ke Kelantan dengan nilai keseluruhan rampasan bernilai RM210,000. Sementara itu, menerusi maklumat risikan, sepasukan polis berjaya memintas sebuah lori bonded sebelum memasuki Plaza Tol Pendang kira-kira jam 11 malam semalam. Lori itu dipandu seorang lelaki berusia 41 tahun bersama rakannya berusia 30-an dan dipercayai dalam perjalanan ke Kuantan, Pahang. Beliau berkata hasil pemeriksaan menemui 5 tan daun ketum yang diletakkan dalam guni, kotak dan plastik hitam. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM350,000. Berikutan itu, kedua lelaki itu ditahan untuk tindakan lanjut dan mereka memberi alasan diupah untuk membawa daun ketum berkenaan sekitar RM400 untuk satu trip perjalanan dan melakukan kegiatan itu seminggu 2 kali. Kes disiasat mengikut Seksyen 30 Fasal 3 Akta Racun 1952. Di Johor, Polis Negeri berjaya membongkarkan sebuah tempat penyimpanan dan memproses arak tiruan dan tidak bercukai bernilai RM2.1 juta dalam serbuan di sebuah premis di Skudai, Johor. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, dalam serbuan semalam pihaknya telah menahan 6 individu. Polis juga telah menangkap 2 orang warga tempatan berusia 27 dan 41 tahun dipercayai terlibat secara langsung dalam kegiatan penyeludupan berkenaan. Jelasnya, suspek menjadikan premis tersebut sebagai tempat memproses minuman keras tidak bercukai untuk diedarkan ke pasaran tempatan dan dipercayai telah beroperasi lebih kurang 5 bulan. Dalam serbuan ini, pihak polis telah merampas pelbagai bahan peralatan dan juga arak kan, mana tuan-tuan dapat lihat di bawah sana. Dan kita juga turut merampas satu buah lori, satu buah kereta kan, dan 20,000 pelekat kastam yang disyaki palsu kan. Nilai keseluruhan arak yang kita rampas adalah RM2 juta. Jumlah anggaran nilai cukai arak adalah RM870,000. Lain-lain rampasan RM135,000 dan jumlah keseluruhan rampasan arak dan juga peralatan lain adalah RM3 juta. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Fasal 1 Akta Kastam 1967 dan Seksyen 75 Akta Excise 1976, iaitu kesalahan membuat, memproses arak dan memiliki peralatan membuat minuman keras. Padah menanggalkan gelang merah jambu untuk keluar bersiar-siar. Seorang remaja perempuan dikompaun RM5,000 dalam kejadian di Kemunting, Perak. Ketua Polis Daerah Taiping, ACP Osman Mahmat berkata, polis berjaya mengesan lokasi remaja berusia 17 tahun terbabit selepas video berkaitan kes tular di media sosial sejak semalam. Menurut ACP Osman, hasil siasatan mendapati kejadian berlaku di Kemunting dan remaja terbabit didapati menanggalkan gelang kuarantin tanpa kebenaran KKM. Remaja terbabit menjalani ujian calitan pada Sabtu lalu dan keputusan masih belum diperolehi. ACP Osman berkata ketika kejadian, remaja terbabit difahamkan hanya singgah di rumah rakannya di kawasan berkenaan. Semalam tular di TikTok video berdurasi 31 saat memaparkan seorang remaja memakai topik ledar menanggalkan gelang merah jambu di sebuah kediaman. Difahamkan remaja itu berbuat demikian berikutan mahu keluar bersiar-siar. Lima lelaki tempatan yang sedang ligat menganjurkan judi online dengan menjadikan sebuah unit kondominium mewah sebagai calling center ditangkap siang tadi. Kesemua suspek berusia 24 hingga 27 tahun dicekup dalam satu serbuan di Sentul kira-kira jam 11.45 pagi. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata, kumpulan terbabit memancing pelanggan dalam dan luar negara menggunakan aplikasi WhatsApp dan lain-lain.
Kumpulan ini juga kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lain bagi mengelak kegiatan mereka dikesan. Hasil pemeriksaan lanjut polis mendapati sindiket ini telah memiliki 3,000 pelanggan, manakala pertaruhan bulanan pula mencecah lebih RM500,000. Dalam sebulan itu, polis merampas 3 buah komputer riba dan 15 telefon bimbit. Jadi premis ni telah disewa semenjak 3 bulan yang lalu dengan sewaan RM1,800. Difahamkan mereka sebelum ni beroperasi di kawasan lain dan apabila mendapat sewaan yang murah di kawasan sini maka telah berpindah ke sini. Dalam pada itu, polis meminta kerjasama masyarakat untuk salurkan maklumat berhubung kegiatan perjudian yang berlaku di kawasan mereka dengan menghubungi Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis IPD Sentul di talian 0340482206, hotline Polis Kuala Lumpur 03-211-59999 atau mana-mana balai polis berdekatan. Pahang rugi RM20 bilion. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pahang bersedia untuk membuka semula sektor pelancongan negeri dengan SOP yang ketat. Ia selepas kerajaan negeri mengalami kerugian RM20 bilion, ekoran sektor berkenaan terpaksa ditutup akibat pandemik COVID-19. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri, Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin, SOP mengenai sektor pelancongan sedang disiapkan dan akan dibentangkan dalam syuarat Exco minggu ini. Antaranya, pelancong diwajibkan menerima 2 dos vaksin. Kehilangan dari segi perbelanjaan pelancong. Nilai ekonomi kita. Saya ingat 20 lah. 20 bilion. Kita kehilangan 20 bilion nilai ekonomi kita, nilai perbelanjaan pelancong ke negeri Pahang daripada mula PKP hingga sekarang. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan prihatin kepada 251 pemandu bot pelancong di Taman Negara Pahang, Jerantut. Tambah Datuk Seri Syarkar, jika sebelum ini jumlah pelancong bagi 3 bulan pertama tahun lalu adalah seramai 3 juta orang, namun tahun ini ekoran PKP, Pahang telah kehilangan sebanyak 79% kehadiran pelancong. ...160 peniaga pasar malam parit dalam di Kota Baru hilang punca pendapatan sejak setahun lalu, ekoran PKP. Ketika ini mereka buntu memikirkan nasib selepas kehidupan semakin terhimpit dengan ada peniaga perlu menanggung kos sewa rumah selain ansuran kereta serta persekolahan anak-anak. Menurut Pengerusi Persatuan Peniaga Pasar Malam Parit Dalam, Muhammad Kamaruddin Abu Bakar, jika sebelum ini peniaga mampu meraih pendapatan hampir RM2,000 sebulan, namun kini mereka hilang pendapatan kerana tidak dibenarkan membuka gerai. Jadi kita rasa kalau boleh kita nak kerajaan itu boleh bincang dengan kita, dengan orang peniaga. Kita bukan kata menunggu semangat ke apa, tak. Kita lebih suka pada cari sendiri. Kalau kita cari semangat, sampai bila kita boleh nak tanggung elektrik, air, api, makan minum kita. Jadi bila kita niaga sendiri, biar boleh 10 hiyar ke 5 hiyar sehari pun kita suruh puas hati. Syukurnya hasil titik pilih kita tu ada. Tu beli barang, balik nak jual ni. Saya jual juga, tapi jual pun sikit-sikit je lah, bungkus lah. Jual kedai makan, tapi bungkus lah. Semua mereka itu ditemui di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Kompleks Islam Panji, Kota Baru, khusus untuk golongan peniaga dan penjaja siang tadi. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Husin berkata, pihaknya akan mempercepatkan vaksin kepada peniaga di Kelantan sebagai langkah persediaan negeri itu beralih kepada fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara PPN yang akan menyaksikan lebih banyak sektor ekonomi dibuka. Bila masuk fasa ketiga pemulihan negara,
kita merasakan bahawa kerajaan akan buka beberapa sektor ekonomi. Jadi oleh kerana itu kita di Jabatan Kesihatan ni anticipate problem ini, masalah ini, maka kita cuba vaksinkan peniaga-peniaga kita supaya dia complete dose sebelum masuk fasa ketiga. Jadi kalaulah kerajaan buka untuk sektor restoran untuk dine in, maka kita peniaga-peniaga kita telah pun divaksin. Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah kembali lagi 10 Ogos ini. Kami sediakan ruang promosi produk dan perkhidmatan anda dengan pakej mampu milik agar anda kekal bersaing dengan berani. Slot adalah terhad. Rebutlah peluang bermula 10 Ogos ini bersama Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah. Kekalkan perniagaan, terus bina keyakinan pelanggan. Daftar sekarang di laman web tertera atau hubungi nombor media strategis TV Al-Hijrah yang tertera untuk keterangan lanjut. Apa nasib wanita ini? Alhamdulillah bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Hapuskan imuniti pihak yang bertanggungjawab dalam masa 30 jam atau kami akan merusuh. Itu amaran ahli keluarga mangsa letupan besar luar biasa yang meragut lebih 200 nyawa di Beirut tahun lalu. Ahli keluarga mangsa kesal kerana tiada sebarang pihak bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan biarpun insiden berdarah itu genap setahun esok. Malah kerajaan Lubnan dikatakan cuba melindungi pihak tertentu setelah bertindak memecat hakim yang memulakan siasatan insiden tersebut. Justru mereka mengancam akan mengadakan tunjuk perasaan besar-besaran bagi menggesa pihak bertanggungjawab didedahkan dan dilucutkan daripada imuniti parlimen. Amnesty International sebelum ini mendakwa pihak berkuasa Lubnan tanpa segan silu bertindak menghalang siasatan terhadap insiden letupan bukan nuklear antara terbesar dalam sejarah itu. Siasatan mendapati letupan itu disebabkan beberapa ratus tan bahan mudah terbakar amonium nitrat yang disimpan di sebuah gudang di tepi pelabuhan Beirut. Ia sekaligus menimbulkan persoalan bagaimana bahan berbahaya itu dengan cuai dibiarkan selama beberapa tahun di situ, walaupun banyak pihak telah memberi amaran risiko letupan yang akan berlaku. Seluruh penduduk Wuhan diarah menjalankan ujian COVID-19 susulan jangkitan tempatan pertama di bandara itu sejak setahun lalu. Ia sebagai langkah mengekang penularan varian Delta yang mula dikesan di China. Semalam, 7 kes jangkitan tempatan dikesan dalam kalangan pekerja migran di bandara itu. Susulan itu, pihak berkuasa Wuhan, bandar itu dengan segera melancarkan ujian calitan menyeluruh bagi kesemua 11 juta penduduk bandaraya itu. China mencatatkan 61 kes domestik berkaitan varian Delta di puluhan bandaraya negara itu selepas jangkitan berlaku dalam kalangan pekerja pembersih lapangan terbang di Nanjing. Berikutan itu, pihak berkuasa China menguatkuasakan perintah berkurung di rumah, menghentikan pengangkutan awam domestik dan melaksanakan ujian pengesanan COVID-19 secara menyeluruh. Kira-kira 32 juta penduduk Britain bakal menerima dos penggalak melibatkan vaksin Pfizer yang bermula awal September ini. Kempen tersebut dijangka bermula pada 6 September dan berakhir awal Disember 2021 sekiranya semua berjalan dengan lancar. Purata hampir 2.5 juta dos ketiga itu bakal diberikan dalam masa seminggu
dengan 2,000 fasiliti akan mengambil bahagian dalam kempen tersebut. Suntikan itu akan diberikan kepada semua penduduk dewasa berumur lebih 50 tahun serta mereka yang berisiko tinggi. Kertas cadangan telah dibuat untuk memberikan vaksin COVID-19 tambahan itu bersama-sama dengan suntikan vaksin selesema. Sebelum ini, media tempatan melaporkan bahawa penduduk Britain berumur lebih 50 tahun yang telah menerima 2 dos vaksin AstraZeneca akan menerima suntikan penggalak Pfizer atau Moderna pada musim luruh ini. Ia akan diberikan bersama-sama suntikan vaksin selesema tahunan di Britain. Pemimpin ultra-konservatif Ebrahim Raisi dilantik secara rasmi sebagai Presiden baharu Iran. Upacara mengangkat sumpah berlangsung hari ini sambil disaksikan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam ucapan sulungnya sebagai Presiden, Ibrahim berkata pentadbirannya akan berusaha untuk membawa Iran keluar daripada sekatan ekonomi oleh Amerika Syarikat. Namun beliau berikrar tidak akan sesekali meletakkan nasib ekonomi negara itu di tangan negara luar. Presiden Iran ke-8 itu mewarisi ekonomi yang berdepan tekanan hebat susulan sekatan ekonomi yang dikenakan White House selain pandemik COVID-19 yang turut menjejaskan ekonomi negara itu. Menurut laporan Al Jazeera, Iran dijangka terus mengalami kadar inflasi setinggi 40% sehingga hujung tahun ini. Keadaan itu mengakibatkan kenaikan harga barangan makanan keperluan sehingga 24%. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seorang wanita nyaris digilis kereta api setelah terjatuh ketika berlari untuk memasuki kereta api tersebut. Wanita itu bagaimanapun berjaya diselamatkan seorang pegawai keselamatan kereta api tersebut. Aksi kecekapan pegawai bertugas menyelamatkan wanita terbabit tular di media sosial. Seorang penjual buah di jalanan tular di media sosial selepas dia menjual jualannya di dalam ruang isolasi COVID-19 di sebuah hospital di Manado, Sulawesi Utara. Kejadian itu disahkan sendiri oleh pengarah Rumah Sakit Umum Manado Medical Center dan mengaku bahawa pihaknya tidak sedar dengan kehadirannya kerana terlalu sibuk menguruskan pesakit COVID-19 yang semakin ramai. Masih di Indonesia, seorang lelaki ditahan polis ketika memasuki longkang dan disangka penceroboh sebenarnya adalah pencari paku terpakai. Supri menjelaskan dia terpaksa melakukan perkara itu demi kelangsungan hidup. Setiap hari, Supri berjaya mengumpul 5 hingga 7 kilogram paku terpakai dan mendapat kira-kira RM2 hingga RM5 sehari untuk membeli makanan. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.